Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari bidang sirah tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung. Mari kita lihat pengertian pemimpin. Pemimpin bererti individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Mari kita lihat satu persatu kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi Muhammad seorang yang kuat beribadah. Kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang amanah dan sangat menepati masa. Ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat bertanggungjawab. Keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat menghormati orang lain. Kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga tutur kata apabila berbicara. Keenam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang suka membantu. Keenam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sentiasa menjaga adab dan sopan. Dan terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang penyayang dan sentiasa merendahkan diri. Banyak lagi contoh-contoh kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita kaji. Apakah peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin? Nabi Muhammad adalah merupakan pemimpin masyarakat. Nabi Muhammad juga adalah merupakan ketua tentera. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan ketua hakim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan seorang perancang ekonomi negara. Mari kita lihat satu persatu dengan secara detail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin di dalam masyarakat. Baginda menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Baginda sentiasa menyemai sikap hormat menghormati dan toleransi. Baginda sentiasa berganding bahu antara pemimpin dan rakyat. Baginda tidak menggunakan kekerasan dan paksaan. Baginda memupuk nilai murni dalam masyarakat. Baginda menjadikan masjid sebagai pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Baginda menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Mari kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua tentera. Baginda sentiasa menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Baginda sentiasa merancang strategi peperangan. Baginda mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Baginda menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Mari kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua hakim. Baginda menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai asas untuk menjatuhkan dan menetapkan hukum. Baginda sentiasa adil dan saksama serta berpendirian tegas. Baginda menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Bagaimana pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perancang ekonomi negara? Baginda menghapuskan dasar ekonomi jahiliyah.
Baginda mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil. Baginda memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya. Baginda mengagihkan zakat kepada mereka yang layak. Baginda membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Mari pula sama-sama kita melihat ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang unggul. Dikisahkan kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapi agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad SAW dan menghentikan dakwah baginda. Berita ini telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi untuk mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Baginda menerima cadangan yang baik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad SAW menggali parit bersama-sama. Apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan berpihak kepada musuh. Nabi Muhammad SAW menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksana. Baginda bermunajat memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merancang strategi bagi menghadapi serangan musuh. Dengan pertolongan Allah, berlakunya angin kencang yang merobohkan khemah-khemah musuh dan merosakkan harta benda. Mereka berasa gerun dan takut lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Nabi Muhammad SAW selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Okey, sekian dahulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid semua dapat faham apa yang dipelajari pada hari ini. Untuk keterangan lanjut, murid-murid boleh merujuk di dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 5 di halaman 150. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.